jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Boleh bangun duit tuan tak bangun. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Dah. Best tak lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulakan rakan-rakan sekalian dengan bacaan umul kitab pada hari ini untuk memberkati perjumpaan kita di media sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan-rakan yang duduk dengar tadi, yang mana saya yakin dan percaya rata-rata seluruh Malaysia ada nak tunggu dengar apakah pesanan Abang Long, yang mana kata-kata sambil-sambil dengar apa ni yang berhormat Menteri Kanan kita buat pengumuman, sambil-sambil duduk pegang handphone nak tempah booking hotel kan. Sebab apa? Kata-katanya dengan ceritanya ditamatkan. Jadi dah bila Abang Long kata dah habis, pakat tekan tangan tu pekan buku hotel dan sebagainya. Jadi itulah di antara manusia yang mana tajuk kita pada hari ini. Rakan-rakan yang tengok kat Facebook, saya nak tengok Facebook kita pada hari ini, Geng Surau Putrajaya ya. Kita dengar suara saya, dengar tak? Kalau tak dengar, bagi tahu tak dengar. Kita ejah. Teknikal kita memang kemah. Teknikal kita semua ada ni. Jadi insya-Allah sambil-sambil yang ini kita yang mana dengar katakan dengar. Jadi tajuk kita tulis-tulis syukur dan kufur. Syukur dan kufur. Jadi insya-Allah saya nak tengok sahabat rakan-rakan sekalian yang ada di Facebook Geng Surau Putrajaya, sambil-sambil santai-santai je malam ini kita bersama dengan keluarga, bersama dengan ahli rakan-rakan, bersama dengan rakan-rakan bisnes, rakan-rakan perjuangan dan sebagainya, untuk sama-sama kita membicarakan berkaitan dengan syukur. Jadi kalau kita tengok tadi petang tadi pengumuman, sudah tentu ada yang tak datang. Alhamdulillah, syukurnya Putrajaya dah habis dah, boleh dah nak pergi surau, boleh dah nak pergi dengan kuliah dan sebagainya. Jadi insya-Allah itu salah satu petanda yang baik, yang mana bersyukur ini senang kita nak ungkapkan. Lidah, syukur, alhamdulillah, syukur. Jadi sebenarnya kalau syukur ini ialah syukur, kalau tengok syukur, ra juga di hujung. Sabar, ra juga di hujung. Apa dia lagi? Syukur, sabar, kufur, ra juga di hujung. Apa lagi? Istighfar, ra juga di hujung. Jadi bagaimana Ustaz nak ceritakan, nak berkongsi dengan rakan-rakan sekalian berkaitan dengan syukur kita pada hari ini. Kata ulama, syukur ini ialah kita bukan hanya sekadar dengan lidah, tapi kita pesat syukur ini boleh dikatakan sebagai pengiktirafan kita kepada Allah. Bagaimana pengiktirafan kita kepada Allah? Sebagaimana rakan-rakan hari ini yang duduk pegang handphone, yang duduk dengar kuliah ni, pengiktirafan kita di atas Allah anugerahkan kita Redmi ke, iPhone ke, Samsung ke, Vivo ke, adakah kita gunakan handphone tadi ke arah keredaan Allah? Ataupun kita gunakan handphone tadi hanya sekadar nak cari nak jadi glamour je, nak ambil gambar muka selfie, nak muka tengok muka comel licin, ataupun nak guna handphone tadi ke arah keburukan, fitnah orang, taik dalam Facebook tadi, dalam gunakan handphone tadi untuk melaga-lagakan orang seperti RBA ni yang duduk kat media sosial. Apa ni, ingat mati ni bila-bila masa. Jadi jangan kita rasa sombong, kita perlu syukur. Syukur ni maksudnya kita pengiktirafan kita dengan nikmat yang Allah bagikan kepada kita, sebagaimana di dalam surah Ibrahim. Allah kata apa? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang mana Allah dah bagi pesanan, bagi amaran kepada kita, orang yang bersyukur ni Allah akan tambah nikmatnya.
Kita bersyukur dengan nikmat Allah bagi kepada kita hari ini, nikmat sihat Allah bagi kita hari ini. Nikmat Allah bagi nikmat sihat, gunakan kesihatan kita untuk apa? Tidak lain tidak bukan kita pergi ke surau, melangkah kaki nak pergi surau, tak boleh pergi surau, tak boleh nak pergi surau, kata tutup dan sebagainya. Alah, alasannya tu kan. Jadi kalau lagi surau, duduk dengan kawan-kawan, duduk rumah macam ni, cari kawan-kawan, boleh solat jemaah bersama dengan kawan-kawan. Ataupun sebagai seorang ahli keluarga, berjemaah dengan suami isteri anda. Bukan berjemaah dengan suami, ya. Suami menjadi imam kepada isteri tadi. Jadi bagaimana kita sebagai tanda syukur nikmat sihat hari ini, nikmat mata. Kalau kita tak, bila mana maksud syukur tadi, kita gunakan segala pemberian nikmat Allah ke arah keredaan Allah. Begitu sebaliknya nikmat kufur, kata Imam Al-Ghazali, ialah menggunakan segala nikmat yang Allah bagi ke arah perkara yang tidak diredai. Jadi kalau kita sihat, kita pergi tikar nombor ekor. Kita sihat, kita duduk mampu pergi pusing dah. Bila mana kajian umum tadi, saya tengok juga dalam WhatsApp, jom kita pergi Alamanda. Allah subhanallah, kecilnya. Jadi sedangkan Allah bagi nikmat kepada kita dalam PKPB ni, ustaz pun duk fikir juga PKPB ni perintah apa ni? Persiapan ke perkuburan ke apa? Persiapan ke perkuburan bersedia ke belum? Jadi bagaimana kita hari ni kita nikmat di antara nikmat kesihatan tadi. Nikmat yang sebagaimana kita kata serta syukur, kita gunakan kesyukuran tadi bukan untuk keseronokan diri kita. Ramai hanya sekadar mengungkapkan kalimah syukur hanya sekadar di lidah saja. Sedangkan pengiktirafan di dalam hati itu tiada. Sekadar alhamdulillah. Alhamdulillah lah. PKPB dah buka, Kuala Putrajaya dah dibuka. Ada juga innalillah. Sebab apa? Dia fikir anak nak letak mana lepas ni kan. Ayah dah nak pergi sekolah, mak kena pergi kerja dan sebagainya. Jadi bagaimana? Sedangkan orang yang beriman, dia mengatakan bahawa apa yang berlaku ini adalah kehendak Allah. Bila mana kehendak Allah, dia akan merasakan ketenangan. Syukur ni sebenarnya tidak membawakan kita kepada kaya, tapi syukur ini akan membawakan kepada kita, jiwa kita sentiasa tenang dengan apa yang Allah bagi. PKPP ke, PKPP ke, PPPP ke, ini adalah anugerah Allah. Bila mana anugerah Allah, kita mencari sesuatu yang positif untuk kita gerakkan diri kita, untuk kita gunakan ruangan kita pada hari ini. Di antara tadi saya sebut pertama tadi, bagaimana kita gunakan kesihatan kita. Gunakan dengan sebaik mungkin. Dengan orang muda yang ada pada hari ini, ada kepakaran dari segi ICT, ada kepakaran dari segi design, ada kepakaran cutting video dan sebagainya. Gunakan nikmat yang Allah bagi, iPhone ke, Redmi ke, Samsung ke, Samsung ke, kad ambil kuliah-kuliah para asatizah ni, kad buat buat dalam bentuk yang lebih menarik, kita olahkan sebagai tanda syukur di atas nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi bagaimana nak syukur ni? Banyak, terlalu banyak pendekatan yang kita guna. Puasa syukur, solat juga syukur. Tetapi yang kata ulama yang mana afdal syukur ini ialah dengan melafazkan. Sebab itulah dalam solat kami, saya bersama dengan rakan tadi, saya baca surah Ad-Duha tadi. Bagaimana di akhir ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang mana begitu cantik olahan ayat tadi, berkaitan dengan bagaimana kita nak ungkapkan syukur itu dengan kesyukuran, ungkapkan dengan pujian-pujian pada Allah. Sebab tu ulama mengatakan seafdal syukur ini ialah iaitu dengan pujian. Alhamdulillah. Sebab tu saya teringat satu lagu lah. Tuan-tuan ingat tak lagu dulu-dulu kan? Dulu dalam RTM. RTM tuan-tuan tak dibira. Alhamdulillah syukur nikmat. Dah. Malaysia maju, rakyat selamat. Lepas tu duk konsep tu halal tak. Itu bukan syukur namanya. Itu kufur. Dengan Ibi tadi duk dengan lagu tu alhamdulillah dah. Lepas tu tengok pula angguk tunduk tak apa-apa. Jadi bagaimana kita rasakan syukur tadi, tuan-tuan, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, dan tazkirah ringkas kita pada hari ini bersempena dengan perjumpaan dengan rakan-rakan Geng Surau Putrajaya pada hari ini. Jadi bagaimana tadi? Iaitu ulama membahaskan bahawa syukur tadi kita menggunakan segala nikmat mata Allah bagi pada kita. Gunakan nikmat mata tadi untuk apa? Baca Al-Quran. Nikmat mata tadi guna apa? Untuk lihat kebesaran Allah. Bukan untuk melihat mata tadi untuk tengok muhasabah diri, tengok apa kekurangannya apa pada diri. Jangan tengok orang, tengok kesalahan orang, nak cukir dah orang. Begitu juga mata, telinga, tangan hari ni Allah bagi pada kita untuk apa? Nak menaik apa? Nak kata ke orang, nak apa, nak kutuk orang, nak laga-laga ke orang dan sebagainya. Jadi bagaimana nikmat yang Allah bagi kepada kita hari ini, sekiranya kita gunakan sebaik mungkin,
insya-Allah Allah akan bagi kesihatan tadi, akan bertambah keberkatan. Sebab itulah kita doa bukan hanya minta sihat tuan-tuan. Kita minta sihat, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kami kesihatan dalam keredaan-Mu. Sihat duduk fitnah orang, sihat duduk laga-laga ke orang, sihat tak tutup aurat, buat apa? Dah kita pergi main bola. Tapi main bola tu kegemaran kita lah. Bersyukurlah aku boleh main bola, alhamdulillah sihat. Tapi tak tutup aurat. Bagaimana? Sedangkan syukur dengan kufur ini suatu perkara yang secara jelasnya tidak selari. Jadi bagaimana sebagai tanda syukur tadi dengan mata, telinga, sebagaimana saya tengok dalam surah ada satu ayat, wa idz ta'azzana rabbuka wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah mengumpamakan orang yang menggunakan segala panca inderanya ke arah jalan Allah. Allah umpamakan bagaimana tuan-tuan, diibaratkan seperti binatang, bahkan lebih lagi daripada binatang ternakan. Apa dia binatang ternakan? Yang duk bising tu babi. Jadi kita jangan jadi seperti orang yang tidak bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya nak akhiri dengan satu rangkap bahawa dalam Allah ayat Quran, washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurlah atas nikmat Allah sekiranya kamu benar-benar menyembah semata-matanya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia syukur, perkataan yang begitu mudah dilafazkan, tetapi bagaimana kita nak adaptasikan dalam kehidupan kita, perlu menggunakan hati sebagai pengiktirafan, lidah sebagai hanya sekadar berkata-kata, tetapi kita buktikan dengan segala panca indera kita, mata, telinga kita, bangun Allah kejut kita di sepertiga malam, pukul 4-5 pagi dah tersedar bagaimana sebagai tanda syukur nikmat Allah bagi kita tidur, bangun, bangun sekejap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun mengangkat tangan berdoa kepada Allah, bangun mendoakan kesejahteraan keluarga, mendoakan kesejahteraan negara kita, bangunlah untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur dan tidak kufur. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah kita nak bersyukur dengan nikmat sahabat kita bawa kepala kambing pada malam ini untuk sama-sama kita kongsikan. Jadi carilah rakan-rakan yang sentiasa membawa kita ingat kepada Allah, carilah ahli keluarga yang sentiasa memberi peringatan kepada kita untuk sama-sama kita bersyukuri di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saja, di-like-lah, share-sharekanlah maklumat ini, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kerana syukur jangan kufur. Biar habis.